Assalamualaikum. Selamat datang ke Omar Didik bagi subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini, kita akan masuk satu topik yang kedua dalam bab lakaran pictorial. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah kita akan kena pasti teknik lakaran pictorial, lakaran isometrik. Awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat 77. Okey, ingat lagi tak kita ada berapa teknik lakaran pictorial? Kita ada oblik, kita ada isometrik dan juga kita ada perspektif, di mana oblik kita dah belajar dalam video pembelajaran sebelum ni. Hari ni kita akan masuk teknik lakaran isometrik. Okey, sebelum tu kita kena tahulah beberapa elemen penting untuk kita nak buat lakaran isometrik ni. Yang pertama, kita kena ada paksi mendatar. Yang kedua, kita kena ada paksi menegak. Dan yang ketiga, kita kena ada dua paksi surut. Nampak tak? Dua paksi surut yang bersudut 30 darjah. Pastikan 30 darjah kiri dan kanan. Okey, untuk oblik kita sudut 45 darjah kan, tapi sebelah kanan je kita gunakan paksi surut. Kalau lakaran isometrik, kita akan gunakan kiri dan kanan. Okey, sebab tu kita ada 4 paksi dekat sini. Okey, so lakaran isometrik ni kita ada 3 pandangan lah. Kita ada pandangan sisi, kita ada pandangan hadapan dan juga kita ada pandangan atas ataupun kita panggil pandangan plan. Okey, itu adalah beberapa elemen penting sebelum kita nak buat lakaran isometrik. Okey, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, pastikan kita kena ada dulu kan ketiga-tiga paksi ini. Iaitu kita buatlah dulu. Kita buat paksi mendatar X dan juga paksi menegak Y. Pastikan masa nak buat paksi ni, pastikan kita gunakan garisan yang nipis je sebab ini adalah lakaran kan, bukan garisan objek lagi. So jangan lupa label. Kalau ini adalah paksi mendatar, kita labelkan dengan X. Ini adalah paksi menegak, kita labelkan dengan Y. Okey, lepas tu barulah kita boleh buat paksi surut kiri dan kanan dengan sudut 30 darjah. Okey, macam mana nak buat sudut 30 darjah? Okey, kita buat lekuk kecil dulu dekat bawah ni. Lepas tu kita bahagikan kepada 3. Sebab apa? Sebab bersudut tepat ni kan antara paksi mendatar dan paksi menegak dan juga mendatar ni kan 90 darjah. Jadi kita bahagikanlah kepada 3 bahagian. Dapatlah satu bahagian 30 darjah. Okey, lepas kita dah dapat satu bahagian 30 darjah, barulah kita gariskan. Jangan lupa label. Kita labelkan Z1 dan juga Z2. Okey, jadi kat sini kita dah ada elemen penting untuk kita nak buat lakaran isometrik. Okey, lepas tu barulah kita boleh masukkan info-info lain. Contohnya yang first, kita masukkan dulu ukuran lebar. Ukuran lebar ni nak masukkan dekat mana? Okey, kita masukkan pada paksi surut Z1. Okey, kita masukkan ukuran lebar kita. Contohnya kita buat dekat sinilah contohnya ukuran lebar kita kan. Okey, kita labelkan dengan huruf A. Okey, lepas tu apa pula nak buat? Kita tandakan pula ukuran panjang. Ukuran panjang ni nak tanda dekat mana? Dekat paksi surut Z2 pula. Okey, so kita tandakan ukuran panjang objek kita pada paksi surut yang kedua ini. Dan kemudian kita labelkan dengan huruf B. Okey, lepas tu kita dah ada lebar, kita dah ada panjang. Apa lagi yang kita tak ada? Kita tak ada ukuran tinggi objek. So tinggi objek ni kita kena tandalah dekat paksi Y. Okey, so kita tandakan tinggi objek kita pada paksi Y dengan kita bagi nama dia huruf C lah. Sebab kita dah ada A, kita dah ada B, kita bagi nama C pula. Okey, langkah yang ketiga, apa yang kita nak kena buat? Kita dah ada setiap ukuran. Lepas tu barulah kita boleh selarikan garisan kita untuk kita nak membentuk sisi dan juga kita nak membentuk pandangan sisi dan juga hadapan. Kemudian kita selarikanlah OA ni. Okey, kita selarikan dengan CD. Iaitu kita akan buat garisan selari bermula daripada
titik C ini. Okey, so kita buat selari. Kalau condongnya 30 darjah, dekat atas ni pun kita kena buat condong 30 darjah. Sebab apa? Sebab selari kan. Selari kena samalah. Lepas tu kita labelkan dengan huruf D. Okey, lepas tu apa nak buat? Kita buatlah belah kiri. Belah kanan kita dah buat. Kita buat belah kiri pula. Okey, kita buat belah kiri ni sama je. Kita kena buat garisan selari OB ni. Tadi kita buat OA, ni kita buat OB pula. OB ni selari. Bermula daripada titik C, kita gariskan je. Pastikan garisan yang kita buat ni selari. Okey. Okey, so dekat sini dah nampak sikit kan? Kita dah boleh nak dapatkan pandangan hadapan dan juga pandangan sisi dekat sini kan? So macam mana nak dapatkan pandangan tu? Kita akan buat garisan menegak dari titik A ke D. Iaitu kita akan buat garisan menegak lah. Bermula daripada titik A ni, kita akan buat garisan menegak. Pastikan menegak ni, menegak yang kita buat ni sama juga menegak dengan yang kita buat untuk paksi menegak. Okey, so bermaksud dekat sini OC ni akan selarilah dengan AD. Okey, lepas tu kita dah dapat dah pandangan hadapan kita. Lepas tu kita dapatkan pula pandangan sisi kita. Macam mana nak buat? Sama je macam step tadi. Kita akan selarikan. Kita akan buat garisan menegak. Dan pastikan ianya selari dengan OC dan juga AD. Okey. So, kita tandakan dengan E lah. Ini adalah point E. Okey, so apa lagi yang kita tak ada? Kita dah ada pandangan hadapan, kita dah ada pandangan sisi. Pandangan apa lagi yang kita tak ada? Kita tak ada pandangan atas kan? So, sekarang kita buat untuk pandangan atas pula. Iaitu kita akan selarikan garisan CD ni bermula daripada titik E. Nampak tak? Kita kena selari je supaya kita dapat bentuk yang cantik. Pastikan ianya selari dengan CD. So, kita namakan dia adalah F. Okey, garisan ni kita buatkan F lah. Okey, lepas tu kita dah dapat belah situ. Kita dah buat belah sini. Belah sini takkan nak biar kosong kan? So, kita buatlah garisan belah sini pula. Okey. So, kita buat garisan yang sebelah sini. Pastikan ianya selari dengan CE. CE ni pastikan selari je. Bermula daripada titik D. Lepas tu kita garislah. Garis sehingga ada pertembungan pada garisan yang kita dah buat sebelum ni. Ada pertembungan, situlah titik F. Okey, itu adalah point untuk F. Okey, so kita punya ni bermaksud CE ni selari dengan DF kita. Lepas tu CD ni selari dengan EF. Okey, dekat sini kita dah dapatlah pandangan sisi, pandangan hadapan dan juga pandangan atas. Lepas tu apa nak buat? Kita dah dapat tiga pandangan. Barulah kita boleh gelapkan. Kita akan legapkan ke semua garisan objek supaya apa yang kita nak tunjuk tu nampak. So kita buatlah garisan kita ni lebih tebal daripada sebelum ni. Sebelum ni kita buat garisan binaan je, garisan lakaran kita. So untuk garisan objek kita kena buat lagi tebal daripada garisan binaan kita ataupun garisan lakaran kita. So kita tebalkan setiap sisi yang kita dah buat. So dekat sini kita buat untuk pandangan sisi dan kita buat pula kita gelapkan untuk kita nampak bahagian pandangan atas. Okey. So ingat kita dekat dalam lakaran isometrik ni kita gunakan 30 darjah kiri dan kanan. Okey, jadi dekat sini dah dapatlah kita punya bentuk objek. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.